Orang tanya tak cukup ke 651. Dia bukan soal cukup ataupun tidak. Dia soal hak. Barangkali kalau kita lihat kepada situasi Sabah dan Sarawak itu mungkin berbeza daripada apa yang dihadapi oleh Kelantan dan juga Terengganu. Mungkin ialah mereka masih memegang pada apa yang tercatat dalam perjanjian Malaysian Agreement 63 sebenarnya, dan itu menjadi asas kuat untuk mereka memperjuangkan hak mereka untuk mendapat apa yang telah dijanjikan. Tetapi apakah ini sebenarnya berbeza dengan apa yang berlaku untuk Kelantan dan juga untuk Terengganu? Sangat jauh berbeza. Contohnya macam yang dikatakan potongan untuk program basmi kemiskinan. Disebutkan mereka akan runding dengan kerajaan Sabah dan Sarawak. Tapi dengan Terengganu, dengan Kelantan tak dirundingkan. Kita juga berhak untuk diajak berunding sebab kita yang lebih memahami situasi negeri kita. Dan saya balik pada soalan Cik Syarkawi tadi, mungkin kalau disalurkan kepada Terengganu atau pada Kelantan, pelaku penyalahgunaan dibelanjakan pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Okay. Sebenarnya audit dah datang ke Terengganu dan setiap kerajaan ada tata cara pengurusan keuangan yang ketat. Ada audit dalaman, ada audit negara. Dan Terengganu sudah 3 tahun berturut-turut dapat sijil audit bersih tanpa teguran daripada Ketua Audit Negara. Maknanya tidak berlaku penyelewengan dari segi tata cara pengurusan keuangan. Dan kita sentiasa buka kalau sekiranya duit yang disalurkan, contohnya 2021 1.28 bilion, 2022 1.39 bilion, 2023 651 juta. Dengan unjuran harga minyak semasa, keuangan negeri menganggarkan jumlah royalti kita sekitar 1.5 bilion. Tapi yang dibayar hanyalah 651 sahaja. Maknanya masih berbaki lebih 800 juta lagi. Orang tanya tak cukup ke 651. Dia bukan soal cukup ataupun tidak. Dia soal hak. Sebab bila sesebuah kerajaan nak merangka belanjawan setiap tahun, kita ada anggaran hasil kita. Dan dengan anggaran hasil tu, daripada kumpulan wang disatukan, berapa kita ada, kita telah rancang program untuk setahun itu. Jadi bila berkurangan 800 juta tu tentu sekali memberikan efek yang besar. Penyaluran-penyaluran lain dalam bentuk projek, dalam bentuk bantuan keuangan, dalam bentuk geran dan sebagainya, ini tidak boleh menggantikan royalti. Kerana penyaluran-penyaluran tadi itu dia bukan ihsan ataupun bukan dengan belas kasihan atau baik hati Perdana Menteri. Dia adalah penyaluran wajib sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian. Dan tentu sekali dia merencatkan banyak perkara yang kita nak buat. Sebab sekarang ini yang disalurkan kepada Terengganu hanyalah untuk bayaran gaji sahaja. Okay. Dan saya lihat dalam konteks Terengganu, sejak daripada berpuluh-puluh tahun yang lalu, Terengganu mungkin di antara negeri yang sangat tidak membebankan rakyat dari segi sumber hasil cukai. Kita lah negeri yang paling rendah dari segi cukai tanah, paling rendah dari segi bayaran premium tanah. Cukai pintu pun kita tak ambil sebab atas asalnya negeri sudah mempunyai hasil. Cukai kita ni ada yang sudah tidak dikaji sejak berpuluh tahun yang lalu. Kita ketinggalan di belakang negeri-negeri lain. Jadi saya istilahkan, bila negeri sudah ada satu sumber hasil, kenapa kita nak bebankan rakyat dengan cukai-cukai? Dalam masa yang sama, kerajaan persekutuan sudah memungut cukai yang pelbagai daripada hasil mahsul. Bila Dr. Azman sebut tentang projek-projek yang mungkin tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh masalah ialah keuangan kita dalam bahasa yang boleh kita kongsikan antara projek-projek yang telah pun dirancangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh masalah keuangan. Ada projek yang bersaiz mega, ada projek yang bersaiz sederhana tapi direct kepada rakyat. Contohnya dalam sektor yang saya bertanggungjawab, sektor pertanian, di antara program tahunan yang kita buat ialah program memperkayakan sumber perikanan dalam bentuk melabuhkan tukung dan unjan. Yang ini impak ekonominya direct kepada rakyat bawahan kita, masyarakat nelayan. Dan terbukti sejak daripada 2018 kita melaksanakan program labuhkan tukung dan unjan, peningkatan hasil pendapatan nelayan meningkat dengan mendadak. Maknanya laut kita kembali diperkayakan dengan sumber perikanan. Bila kita tidak ada, program ini terhenti. Antara yang kita nak buat ialah rumah untuk program Al-Quran Braille. Di antaranya program-program macam yang kita bagi direct kepada rakyat dalam bentuk kad sejahtera. Kad sejahtera ni ialah satu kad yang rakyat kita boleh gunakan untuk pergi klinik. Mereka tak payah bawa duit tunai, cuma bawa kad ni saja yang di dalamnya ada satu amount nilai untuk bayar. Dan di antaranya projek-projek dalam bentuk bayaran tertangguh dan bayaran berjadual.
yang ditinggalkan oleh kerajaan sesi lepas macam Bandar Baru Kuala Nerus, Loji Rawak Tanah Air yang berjumlah ratusan juta, yang tanggungjawab pembayarannya diambil oleh kita sebagai satu kolektif responsibility yang bernilai ratusan juta setahun. Yang ini kita perlu bayar. Jadi bila royalti ni tak dapat, dia tertangguh. Dan kerajaan persekutuan ada menawarkan untuk bayar direct kepada kontraktor. Yang tentu sekali dari segi undang-undangnya, nasihat undang-undang kita pun berpendapat tak boleh sebab kerajaan persekutuan tidak ada sebarang ikatan dengan kontraktor. Yang ada SST-nya ialah kerajaan negeri dengan kontraktor. Jadi di atas tajuk mana mereka nak bayar. Sepatutnya wang tu disalurkan kepada kerajaan negeri dan kerajaan negeri yang buat pembayaran kerana dia adalah sumber daripada hak kita dari hasil minyak bukan dana kerajaan persekutuan.